Sudah dipukul bau di lembah, sayangnya kelah terlepas jala. Madah diungkal dan bersembah, dengan bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ibu guru membuat mie, kuahnya dicampur teri. Demi terjalin silaturahim, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Patrisha Syifa binti Mustamam. Saya berumur 14 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan, Bukit Keteri, Perlis. Pada masa lapang, saya amat gemar untuk mengisikan masa saya dengan baca buku yang telah diberikan oleh Karung Ilmu. Untuk pengetahuan anda, saya amat gemar untuk membaca buku yang bertemakan cinta, seram dan misteri. Dalam video kali ini, saya amat teruja kerana saya dapat berkongsi apa yang telah saya pelajari dari novel ini. Novel ini berjudul Bukan Teman Pengganti. Novel ini dituliskan oleh si gadis manis yang diberi nama Hanis Azlam dan diterbitkan oleh Karang Craft. Novel ini mempunyai banyak pengajaran kepada kita untuk di masa hadapan kita satu hari nanti. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis yang diberi nama Nora Istihar. Nora mendapat kelulusan ijazah sarjana muda, tapi malangnya dia tidak mempunyai kerja. Sewaktu itu, Nora menolong ibunya di warung nasi lemak emaknya. Pada suatu hari, datang seorang pelanggan tetap di warung nasi lemak emaknya itu untuk membeli nasi lemak. Pelanggan tetap itu bernama Haji Bakri. Dia sangatlah baik kepada Nora dengan family Nora. Tidak lama kelamaan itu, Encik Haji Bakri ini pun telah menawarkan tawaran kerja di syarikatnya kepada Nora. Tanpa berasa segan, Nora pun menerima tawaran kerja tersebut. Keesokan harinya, Nora pun pergilah ke syarikat itu dan bertemu dengan Haji Bakri. Nora dilayan dan disambut dengan begitu baik. Tidak lama kemudian, Nora bertemu dengan ahli wang terbesar di syarikat itu. Ia merupakan anak sulung kepada Haji Bakri. Untuk pengetahuan anda, Haji Bakri mempunyai 2 orang anak dan dua-duanya adalah lelaki. Yang pertama bernama Khalif, yang kedua bernama Izhan. Khalif ini seorang yang rajin, berbeza pula dengan Izhan, seorang yang agak pemalas. Waktu pertama kali Nora berjumpa dengan Khalif, dia berasa sudah pun terjatuh hati buat pandang pertama. Tapi Khalif pun juga menyukai Nora sewaktu itu. Tidak lama, berbulan-bulan berlalu, Khalif dan Nora pun telah membina maligai mereka. Pada suatu hari, Khalif berasa ada yang pelik pada dirinya. Dia berasa rimas, mudah marah dan sebenci kepada Nora. Khalif pun memberitahu apa yang telah dirasanya kepada Nora. Lalu Nora menceritakan kepada ahli keluarganya. Ahli keluarganya mencadangkan untuk mereka perubatan tradisional. Sesudah pergi berubat, Khalif perasaan benci, rimas dan marah kepada Nora sudah pun berangsur pudar. Tetapi Khalif mulai tidak mempunyai selera makan dan dia merasa badannya rasa sakit dan rasa lelah dan tidak boleh bekerja seperti biasa. Juga badan Khalif mulai cungkung. Nora amat sedih akan keadaan suaminya ketika itu. Mereka cuba membawa Khalif ke hospital swasta, namun semuanya tidak berjalan dengan lancar. Suatu hari, Khalif dikerjakan ke hospital swasta. Selama berbulan-bulan Khalif di situ, Nora lah yang menjaganya dengan penuh keikhlasan di hati sebagai seorang isteri. Ramai kawan-kawan mereka, ahli keluarga, pekerja-pekerja datang untuk melihat Khalif
Khalif berpesan kepada Naura bahawa apabila dia sudah tiada, dia berharap Naura untuk menjalankan hidupnya seperti biasa. Pada keesokan harinya, Khalif tidak bernyawa lagi. Naura berasa terkejut dan amat sedih. Naura menelpon semua ahli keluarganya dan rakan-rakannya. Semua datang ke hospital untuk melihat keadaan Khalif ketika itu. Dan Khalif dikabarkan sudah meninggal dunia. Naura seakan tidak berupaya lagi. Namun, janjinya kepada Khalif untuk teruskan hidupnya tetap ia gegami. Selama berbulan-bulan, Khalif meninggalkan Naura seumur hidupnya. Naura berasa amat sedih dan dia berasa hidupnya tidak sempurna seperti sedia kala. Namun, adik kepada Khalif iaitu Izhan cuba untuk membantu Naura. Untuk pengetahuan anda, Khalif dan Izhan mempunyai rupa yang seakan sama, namun sikap yang lain. Apabila Naura melihat Izhan, dia teringat akan Khalif. Tapi apabila Izhan mula mengeluarkan suaranya, semua sudah pun lain. Naura asyik bermimpikan Khalif dan dia berasa amat rindu kepada Khalif. Pada suatu hari, Naura memberitahu kepada Izhan bahawa dia sudah pun terjatuh hati kepada Izhan. Dan Izhan pun memberitahu kepadanya bahawa selama berbulan-bulan dan sebelum dia kenal Naura, dia pun dah terjatuh hati kepada Naura tanpa Naura sedari. Walaupun Naura sudah digelar sebagai akak iparnya atau bekas akak iparnya. Dan mereka pun mulai rasa suka sama suka antara satu sama lain. Ahli keluarga mereka tahu akan perasaan mereka dan mereka pun menyetujui akan perhubungan mereka itu. Tidak lama kelamaan, Izhan dan Naura telah pun membina mahligai mereka. Namun, perasaan Naura kepada Khalif tidaklah berangsur pudar seterusnya walaupun dia bersama Izhan. Itu sahaja cerita daripada saya dari novel ini. Saya harap kawan-kawan sukalah cerita ini. Oh, untuk pengetahuan anda, buku ini berharga RM30 di Semenanjung dan berharga RM33 di Sabah dan Sarawak. Kalau korang berminat buku ini, bolehlah beli di buku-buku yang berdekatan di rumah korang. Bye! Assalamualaikum!